Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, kita dapat bertemu lagi insya-Allah. Sebelum kita tengok dalam kitab kita, kitab Faridatul Faraid kita, kita tengok golongan-golongan yang disebut kita lah. Dia panggil orang yang mulhid, mana orang-orang yang beriman ataupun orang yang bertauhid. Dia ada 7 syarat kita nak Allah Ta'ala terima kita sebagai hamba dia dan kita sebagai orang yang beriman. Baik, yang pertama kita tengok, nak jadi syarat, nak jadi orang yang beriman, dia ada 7 macam. 7 macam syarat. Yang pertama, kata Tok Guru pengarang kitab, ilmu. Kalau ilmu tauhid lah. Untuk apa? Untuk tolak syak, zon, waham, jahil. 4 perkara tu. Kita kena mengaji ilmu tauhid. Ilmu tauhid, ilmu kita nak mengenal Tuhan kita. Aku semayang pada maghrib kerana Allah Ta'ala. Kenal dah Allah Ta'ala, kenal. Itu yang kita dah belajar ilmu tauhid tu. Kita nak mengenal. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu fi'il. Fi'il apa? Fi'il amal. Perintah. Kenal Tuhan kita. Tidak ada Tuhan hak aku sembah. Tidak ada Tuhan. Lain semua bukan Tuhan. Aku tak mengabdikan diri pada yang lain illallah, melainkan Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah tu. Kita ada yang pertama sekali ilmu ma'rifatullah, ilmu kita nak kenal Allah. Yang kedua, yakin atas apa yang kita dapat. Apa yang kita dapat masa kita mengaji ilmu tauhid dulu tu. Dulu kita tak mengaji, kita tak kenal. Kita mengaji dah satu sampai 20 sifat. Satu sifat harus mai pula kat Nabi kita, 4 sifat. Campur istihalah lagi 4. Campur 1 sifat harus. Jadi benda-benda tu kita kena yakin. Tu yakin. Yakin ni kita kata dia menjadi apa? Dia menjadi perkara atau syarat untuk apa? Untuk meletakkan keimanan di dalam hati kita. Kemudian kita tengok yang ketiga, menerima tasdik biqalbi. Menerima hak kita belajar tu, kita mentasdik. Menerima dengan hati dan dengan lisan. Hati tempat kita nak mengucap tu 2 kalimah syahadah hati. Kita kata asyhadu, tu dengan mulut. Asyhadu an la ilaha illallah. Hati, aku yakin bahawa Allah Ta'ala saja Tuhan aku. Berlandaskan ilmu yang kita belajar dulu tu. Menerima dengan hati dan ikhlas.
Apa yang kita nak menerima dengan hati, dengan dan ikhlas, itu kita kena jadikan dia sebagai isi kandungannya. Kandungan apa? Kandungan la ilaha illallah. Menerima dengan hati dan lisan akan isi kandungannya. Kandungan apa? Kandungan dua kalimah syahadah. Dan juga satu, asyhadu an la ilaha illallah, dan yang kedua wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dua perkara ni. Dan yang keempat, tunduk dan patuh menerima segala kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tunduk dan patuh menerima segala kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia mula duduk yang nombor satu tu, ilmu tu. Ilmu, faham, kita yakin. Ilmu, faham, yakin. Puncak ilmu tu. Dah kita ada ilmu tu, dia mai yang keempat tu, kita hati kita ni ada perasaan apa dah? Kepatuhan kita, ketaatan kita, pengabdian kita. Tu dia katanya tunduk, patuh, menerima segala kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kita ada petikai walaupun sikit. Pendek kata apa juga isi kandungan dalam Al-Quran, kita kena yakin sungguh-sungguh. Dan kita amal dengan dia sekadar yang kita mampu. Yang kelima, menerima dalam mengatakannya dengan lisan. Menerima dalam mengatakannya dengan lisan. Walaupun kita ada dua ulama. Pertama kita kata Abu Hasan, Abu Mansur. Di sini dia ada khilaf. Pendapat Abu Hasan Asy'ari, dia kata kalaulah semua hidup orang tu tak pernah mengucap dua kalimah syahadah, tak pernah, tetapi dalam hati dia mentasdik, maka orang ni hukum Islam di sisi mata manusia dia ni Islam indan nas, di sisi Allah Ta'ala kafir indallah. Ada juga pendapat yang mengatakan orang ni walaupun dia tak kata lagu tu, tetapi di sisi Allah Ta'ala dia hukum sebagai orang yang beriman. Itu ada dua pendapat. Menerima dalam menyatakannya dengan lisan, mesti sesuai dengan apa yang diyakininya. Yang diyakinlah hati. Tengok, benar di dalam mengatakannya, yakinlah benar. Kita bicara dah tentang sifat-sifat ketuhanan. Benar dalam mengatakannya dengan lisan, dan mesti sesuai dengan apa yang diyakininya di dalam hati. Dan yang keenam, ikhlas dalam melakukannya. Mana segala amal ibadah ikhlas. Kita bukan macam Wahabi. Wahabi tak, mereka bukan macam kita. Sebab tu mereka cukup anti Rabi'atul Adawiyah dengan Hasan Basri. Mereka kata ni ulama-ulama pelampau. Quran dah kata semayang masuk syurga. Dia dah tu. Itu tilik dalam Quran. Akal kita fikir macam mana? Tilik akal tengok. Wajibkah Tuhan saat kita semayang ni, adakah wajib Tuhan bagi pahala? Harus bagi dia ya. Dia nak bagi pun boleh, dia tak mau bagi pun boleh. Tapi dalam Quran Tuhan kata faman ya'mal misqala zarratin khairan yara. Hamba kebaikan walaupun kecil aku balas. Hamba besar pun aku balas. Dosa pun dosa besar pun aku dosa-dosa besar, dosa kecil semua aku balas di akhirat esok. Tu dia. Kita tak mau, kita jangan ikut satu golongan. Dulu kita Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah tu semua tu golongan yang boleh menyebabkan akidah tu jadi rosak. Ikhlas, ikhlas. Ikhlas makna apa ikhlas? Buat apa juga yang hak Tuhan perintah, bukan ada pasal lain. Bukan pasal apa kita kata, pasal aku ni nak masuk syurga, aku ni nak, bukan pasal itu, bukan pasal neraka, bukan pasal syurga. Aku buat semata-mata aku mengharap keredaan Allah Subhanahu wa taala. Aku sebagai hamba, apa yang dia suruh aku buat. Kadang-kadang benda yang dia suruh tu bukan kita berkenan sangat, tapi kita terpaksa hati kita kena buat juga. Kerana kita ni sebagai hamba dia, kita hamba abdi pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dalam meletakkan ibadah kita tu tanpa ada sifat riak. Kita tengok ni, ikhlas dalam melakukan ibadahnya tanpa dicampuri dengan sifat-sifat riak. Tak ada kita lagu tu.
Baik. Yang ketujuh, cinta menyintai kalimah tauhid. Tu kalimah tauhid tu bukan boleh duk acah-acah main. Dulu kita tengok dah, kadang-kadang terbubuh dalam handset, masuk dalam tandas, syahadu alla ilaha illallah, dah buat acah-acah main. Tu TikTok apa nama dah, ada nak handset tu yang Hindu tu duk cakap, duk azan, itu tu dalam bentuk menghina tu. Dalam bentuk menghina tu, cukup bahaya tu. Benda kalimah syahadah ni, ini satu-satunya kalimah yang nak menentukan kita sama ada kita kekal di dalam neraka ataupun kita kekal dalam syurga. Ini kalimah ni, dua kalimah ni cukup penting. Orang tu macam mana hebat dia pun, aku ni Cina, aku nak masuk Islam, aku nak semayang, nak puasa, zakat, no. Dengan satu kalimah ya, sekadar dia kata sekali saya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka lucut habis sifat-sifat kekufuran dia yang ada kat dia tu. Sama ada kekufuran bahasa zahir atau batin, semua lucut habis dengan kalimah tu saja. Semayang tu semua tak tu, nampak kalimah ni cukup-cukup penting. Cukup-cukup penting. Kita nak tidur, apa tak mau fikir dah, aku nak lena dah, la ilaha illallah, terus dok. Takdir kalau kita mati ahli syurga. Tu dia, man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa mati dapat dia menyebut kalimah la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk syurga. Benda ni bukan baru, zaman Nabi tu, hadis ni hadis sahih. Fa'lam annahu la ilaha illallah, tu perintah suruh kita belajar ambil tahu benda-benda ni. Kita nak tidur jangan pegang, walaupun kadang-kadang dia main letih tak larat dah, dua kalimah tu dia menentukan kita elok kata elok. La ilaha illallah, tidur tu koi. Sagi bangun cakap pula lagi, habis nak tidur pula, la ilaha illallah, man akhiru kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu matlamat kita. Itu matlamat kita. Mencintai kalimah tauhid ini dengan segala isi kandungannya. Tu dia. Mencintai kalimah tauhid, iaitu kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apa segala isi kandungan dia tu, yakin sungguh-sungguh. Nah, benda lain jangan duk melawak-melawak, benda ni penting sangat. Mudah-mudahan jadi dekat itulah kita tengok dalam kitab kita, insya-Allah. Kita dalam bab-bab lain ni tak apa. Bab-bab semayang tu tak apa. Jangan bab-bab ilmu tauhid, perkara-perkara yang sangkut paut dengan Allah dan Rasul, jangan kita petikai. Akidah rosak. Kita tengok tu macamnya kenyataan Mat Saru tu, duk hina Nabi tu, bahaya. Bahaya. Kita bukan suka orang esok di akhirat Allah Taala campur ada dalam neraka, kita tak suka. Saya bukan marah ke Anwar Ibrahim, tak marah, tapi kita rasa sayang. Kenapa hang orang yang reti, orang yang tahu hukum hakikat, pasal apa hang buat lagu tu? Yang hampir masuk dalam tokoh Hindu, hampir masuk dengan tokoh Cina. Bukan kita nak anti dia tak. Kita orang Islam ni kita jagalah. Walaupun kita boleh berkawan dengan mereka, tapi jangan ikut telunjuk mereka. Duk masuk, duk pakai pakaian lagu ni. Kita tengok hak perempuan tu menikah dengan Hindu tu. Tentu kau fikir tengok orang perempuan mencelaru kepala otak kita. Boleh tak? Bolehkah lagu tu nak menikah dengan Hindu tu letak dengan dia punya inilah, yang dia tu pakai dengan pakaian macam-macam. Tu melibatkan, boleh jadi kufur, akidah rosak. Dulu saya duk kerja di Penaga lagu tu lah. Bila mai hari Hindu, hari raya Hindu lah kita kata, di Bali, nurse duduk di Tasik Gelugong. Dia pun buat jamuan. Jamuan apa ni? Nak raih Hindu tu. Di Bali, pekat-pekat lah kita ramai. Kita ni dia kata, kita bukan kita ikut depa, tapi kita pakai, dia letak dengan pakaian tu, dia pakai lagu ni. Saya lah mula-mula orang yang tegur. Saya orang mula-mula, jangan nurse apa nama dia, saya tak ingat. Jangan buat lagu tu, boleh jadi kufur. Ambil lempar mau benda tu.
Awak bangga sangat lagu tu. Kenapa bila tu imam saya dulu duk kerja di tempat di kilang dia. Bila kena kita kata raya kita nak sama ada Ramadan kita raya Aidilfitri, tak ada bunyi apa-apa semua. Selamat raya. Bila mai kena kita kata dengan Christmas, mai Difabali, pekak-pekak kutip duit. Bukan saya kecoh ni ada Quran. Pekak-pekak kutip duit. Pasal apa? Kita ra'i. Ya Allah. Tanya tu imam kami, dia kata. Punya hebatnya. Orang tu bukan ada rasa. Kita ni, pasal kita ni orang yang beriman, kita bicara tentang soal keimanan ni. Aku benci kepada benda-benda lagu tu. Hak benda lagu ni, kita suka. Hak benda yang bercanggah dengan agama, tak boleh. Tolak buang. Tolak sama sekali. Ni tengok. Tak balik main Malaysia lagi tu. Orang Johor tu. Sultan dah bunyi dah. Ambil dia balik mai. Perempuan. Orang perempuan tu lagi lotlak. Hak kita ni alhamdulillah ni. Orang perempuan memang kita tahu. Sini kira elok lah. Tempat-tempat lain nak cari kuliah-kuliah macam kita ni bukan ada. Bukan ada apa. Alasan jaga anak. Alasan lagu gunung. Alasan lagu ni. Kita kalau suami wajib kita kena cerita ke anak bini kita. Perkara yang bersangkut pun dengan akidah ni jaga. Takut esok di akhirat kita tak ada peluang pula dah. Bini kita, anak-anak kita, cucu kita dia laknat kita pula. Masa di dunia dulu, hang tak pernah bawa aku mai kuliah. Masa di dunia aku tak tutup Arab pun hang tak tegur apa pun. Ya Allah ya Tuhanku, dia zalim kat aku ya Allah masa di akhirat. Terus malaikat ambil, tok masuk dalam neraka terus. Ni hak anak bini ni macam mana? Dia kena apa? Mula dah apa kita kata anak suami kita mula laknat kita. Depa ni pula duduk ahli syurga. Bila dah mai lagu tu hari kita kata macam kita hari Isnin. Ahli neraka ni depa mula dah rasa kiyau, dahaga. Ahli neraka dia rasa dahaga. Wit. Si isteri ni dengar si isteri dengar suami dia kena azab, duk kiyau, dahaga, aku dahaga. Minta kat malaikat, wahai malaikat izinkanlah aku nak bagi ayat ni, aku nak bagi kat suami aku, dia dahaga. Dia silap dulu masa dunia. Apa kata malaikat? Ahli dunia dengan ahli neraka, tak boleh duduk sekali. Dia minta lagi kat malaikat. Dia buka adalah hadis. Dia minta lagi. Maka malaikat kata, ada peluang tak? Apa dia? Ludah. Kat suami hang dia sebagai ahli neraka, ludah. Dia minum sikit. Alhamdulillah, pasal lega dah. Tuan-tuan, dalam bab agama, dalam bab akidah, kita kena sensitif. Ini melibatkan akidah. Semayang, puasa, zakat kita Tuhan nak terima ke tak terima? Bukan dia terima semayang, puasa, zakat, haji. Dia terima ni akidah kita ni elok tak elok dengan dia. Elok tak elok? Tu kita tengok lah. Dalam bab politik kita pun kita tengok. Cukup lelak lah. Kuih sari, kuih lelak lah tengok. Kita kekal. Kita istiqamah dengan hak kita punya. Kita tengok. Tak salah saya muka surat ubah. Tak nak baca tamat tengok cek. Ya. Sebelah. Mai sini 12. 13 nah. Kita masuk dalam sidik. Dan wajib tu kah? Bab ada wajib kan? Okey, ni kita bicara tentang ni kita tak sat kita bicara sikit dah. Jaga benda ni bagi elok. 3 perkara tu kita jaga. Kita nak mati bagi jaga. Bagi selesai 3 perkara ni kita dengan Allah Taala. Apa dia? Yang pertama, masalah keimanan kita. Bab tauhid kita. Bagi selesai. Tak selesai tuan-tuan, saya pun tak ada hak buat. Apa dia? Yang mula sekali dipanggil fardu ain. Fardu ain. Yang pertama, baca ilmu tauhid. Yang kedua, kita belajar ilmu fiqh. Nak kaitkan antara fiqh kita tu dengan tauhid no. Semayang, kena Allah Ta'ala. Dan kita nak baca macam mana kalau kita tak mengaji ilmu tauhid, macam mana kita nak baca? At-tahiyyah, segala penghormatan, at-tahiyyah mubarakah, segala keberkatan, tak boleh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji-puji bagi Tuhan kita, Tuhan yang menjaga alam, mentadbir alam. Padahal hak puji tu Tuhan pun kita tak kenal. Ar-Rahmanir-Rahim. Semua bersangkut puak tu. Allah bersifat Maha Pengasih lagi Maha Mengasihani. Tang mana duduk? Hak mula ilmu tauhid. Dah selesai benda tu, bila kita kata Allah Tuhan Tuan Guru Saleh, kalau kamu mengaji ilmu tauhid, memadai dah ilmu tasawuf. Hak kita dah baca tu, hak tahu. Dia kena ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Mengaji ilmu ni. Ilmu tauhid ni, ilmu tasawuf dapat percuma. Macam mana tu guru ni? Baik, kalau kita tahu Allah Taala Maha mengetahui, kita nak buat benda kita semayang kerana Allah Taala Maha mengetahui, kita tinggal semayang, Tuhan tahu. Kita buat benda maksiat, Tuhan tahu. Kita buat benda yang baik, Tuhan tahu. Pendek kata, bila kita kenal ilmu tauhid, kita kenal Tuhan, nescaya kita tak akan membuat benda-benda yang Allah Taala tu dia. Ini kita bicara tentang Nabi. Ini pun satu juga, tuan-tuan. Tentang bab ketuhanan ni. Takdir kata dia biasa buat dosa lah yang boleh mengakibatkan akidah, maka pihak pemerintah, kita kata kalau kita ni pejabat agama, tangkap dia, nasihat suruh dia mengucap dua kalimah syahadah. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga dia tak mau juga. Aku tak mau juga, aku nak juga kat Hindu, aku nak juga kat ni. Maka orang tu hukum dia sembelih, bunuh dia, pancung dia. Berbeza pula tentang soal Nabi. Nabi tak boleh. Hang kata bunuh, hang kata bunuh. Nabi tak boleh. Tu macam Mat Sabu, nasib baik dia duduk dalam negara kita. Kalau dia duduk di luar, dia kena habuan lah tu. Hanya dengan duk acam-acam main. Nabi ni dia lari, kerana dia ni kena hambat tu dia lari pergi di Madinah, hanya dengan duk baca acam main. Hang cakap soal hang, jangan cakap soal benda ni. Ni melibatkan akidah kita. Melibatkan akidah. Duk cakap tu, apa nama sekok lagi tu? Kalau aku jadi Tuhan, buat acam-acam main lah. Pasal tak kenal Tuhan, tuan-tuan. Kita kesian kat dia, bukan kita nak hina dia. Hang ingat hang lawyer, hang hebat. Oh, hang lawyer hebat, hang boleh keluar lagu tu. Kalau aku jadi Tuhan, sedap-sedap. Hang nak kata lagu tu. Habis cakap, dia mula jatuh dah. Lagi duk cakap gila-gila lagi ni. Duk cakap gila-gila lagi. Dia kira duk hina Islam saja. Cukup bahaya orang lagu ni. Jadi semua kita di belah Kuala Lumpur tu, kita cuba tengok nak kurangkan kes-kes arak tu, minum arak. Kita cuba nak tutup lah. Oh, dia keluar kenyataan, ini pelampau. Oh, keluar kenyataan dia tu. Tengok tu, hang mamak mengucap dua kalimah syahadah macam aku juga. Kenapa hang buat lagu tu? Punca pasal jahil, pasal tak reti agama tu dia cakap lagu tu. Kalau depa tu reti agama, depa takkan buat macam tu ada law ni. Depa tak berani nak buat. Mudah-mudahan kita tengok letak dan gulungan lagu tu. Kita orang yang beriman, jaga soal keimanan kita bagi elok. Baik, kita tengok. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Dan wajib bagi segala rasul. Wajib bicara lah ni. Wajib ni wajib apa ni? Wajib syarak nah. Wajib ni bukan wajib akal, wajib syarak. Dan wajib bagi segala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ada 4 perkara. Dia ada sifat. Kalau ketuhanan 20 yang wajib ada kat Tuhan, 20 istihalatul mustahil ada kat Tuhan. Hak mustahil sekadar kita nak mampu kata benda ni, kita nak pegang benda ni, tak ada kat Tuhan. Buta tuli tak ada kat Tuhan. Hak yang ni ada kat Tuhan, yang ni tak ada kat Tuhan. Cuma nak ambil, tapi dia bukan perkara yang bersangkut paut dengan Allah. Begitu juga Nabi, dia ada sidik, amanah, tabligh, fatanah. Ni ada berhubung kait dengan Nabi kita. Lawan lagi apa? Istihalah juga. Nabi tak bodoh, Nabi tak tu. Bodoh itu benda mustahil. Ni kita tengok. Yang pertama sidqun. Sidik. Apa dia ni? Kita ni masalah ni, perkara ni hak duduk dalam hati kita ni. Kita yakin kalau Nabi ada sifat lagu ni. Berani kan kita nak cakap benda-benda lagu ni? Ni Nabi bukan calang manusia. Kalau Mahyudin, kita hormat dia di Malaysia saja. Nabi, dia pemimpin di mana? Satu dunia. Pemimpin satu dunia Nabi. Bukan calang-calang. Ada buat acah-acah main. Tempat-tempat saya pun kadang-kadang Nabi pun biasa
Sebut nak cakap pun kita takut. Nabi pun lupa, Nabi pun lagu ni duk kata tak tahu halakat Nabi. Oh, bahaya tuan-tuan. Tu puak-puak DAP duk cakap Nabi tu. Ini semua puak-puak lain bukan duk ngangah. Pasal apa? Duk makan. Memang Allah Ta'ala nak bagi mereka tu celaka dah. Puak-puak DAP hantam kata Nabi berzina. Oh, mereka ni boleh diam tak bunyi apa. Puak ni dia tak tiba agama. Ada puak-puak PH tu dia habis tu tengok ustaz apa keluar kenyataan tu. Saya tengok dalam YouTube dia bantang ustaz apa nama tau. Puak ni dia kata puak haram jadah terus. Kemah berlaku. Aku ingat aku kemah dah. Dia bagi semua. Ustaz apa? Ustaz apa nama? Ada. Apa? Dia tu memang dulu orang anti dia. Memang tapi dia ada keras. Dia kata dalam bab ni lah, tak ada ruang dia kata. Kemah. Ni pegang ni. Yang pertama yang wajib syarak bagi kita. Kena ambil tahu benda ni. Apa dia? Sidqun. Nabi dia ada yang ni. Artinya benar. Macam tu saja. Sidq tu makna benar. Perbuatan dia, cakap dia, semua benar. Tak ada kecoh. Kerana Nabi, dia bukan macam kita. Walaupun dia tu manusia. Dia manusia biasa. Tapi Allah Ta'ala letak dia lagu tu. Allah Ta'ala kurniakan dia ni hang sebagai Nabi, sebagai pesuruh. Ambil hak aku ni. Artinya benar. Benar apa? Benar pada sekalian perkataan. Perkataan Nabi tu. Hak dia bercakap tu. Tak ada satu benda-benda yang Nabi guna hawa nafsu, tak ada. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tak pernah bercakap satu perkara pengguna hawa nafsu, melainkan apa yang Nabi bercakap merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebarangan orang. Kita ni hidup kita dengan kita tilik kita amal ibadah kita bukan terang mana pun. Walaupun saya ni ustaz kata tak hebat terang mana pun. Habis tu kalau mati macam mana? Kita mengharap pertolongan, syafaat. Yang ni yang kita duk harap sangat. Tapi nak dapat syafaat tu kita tengok macam mana yang saya selalu duk baca apabila anak dia duk bagi nasihat kerana bapak dia ni kita kata macam tak elok sikit perangai. Anak ni abah jomlah kita pergi Mekah, jomlah pergi Mekah. Dia kata aku tak mau pergi. Jomlah kita bila sekali dia ikut juga. Anak dia bagi duit semua, pusing yang pertama, pusing yang kedua, pusing yang ketiga. Bapak dia kata aku tak larat dah, aku nak rebah dah, dia kata ni. Anak dia tengok bapak aku tu ambil tak dibawa. Dalam tu bapak dia mati. Bila mati bapak dia ni orang putih. Segak putih. Anak dia tengok bapak dia putih tukar jadi hitam. Habis daripada kaki sampai muka hitam melegam. Anak tengok aku tu rasa teriak. Awalah dosa apa aku sampai tahap gini, ya Allah tolong ya lah. Dalam dia kata terlena. Bila terlena tu dia mimpi seorang lelaki mai duk pegang bapak dia dalam mimpi tu. Kemudian dia tanya, hang ni siapa? Akulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, pasal apa hang mai tu? Bapak aku ni perangai dia bukan elok. Oh, dak, walaupun bapak kamu tu perangai tak terang mana, tapi dia selalu berselawat kat aku. Ni aku nak bagi syafaat kat dia. Masya-Allah. Aku mai sini aku nak bagi syafaat kat dia. Maka dia bapak dia tu ahli syurga, tuan-tuan. Tu kelebihan dia tu. Benar pada perkataan mereka itu. Semua Nabi lagu tu. Mereka itu. Dan makna benar itu berbetulan dengan nafsu pekerjaan itu. Maksudnya betul dengan apa juga pekerjaan dia, menepati apa yang Allah Ta'ala beritahu kat mereka, menepati kat kita yang kita dengar ni. Kalau Nabi kata lagu tu lah. Lagu kata lagu ni, tu maksud di sini. Dan benar itu berbetulan dengan nafsu pekerjaan tu. Kerja apa tu? Apa yang Nabi dia bercakap, walaupun satu ayat, yang ni semua datangnya daripada Al-Quran, menepati. Hak Tuhan kata lagu ni, Nabi pun kata lagu ni. Hak Tuhan kata
Muhammad, benda ni hang yang beritahu kat umat-umat hang. Dia pun tak bagi tahu. Muhammad, benda ni hang tengok, kalau hang nak bagi, hang rasa nak bagi tahu pun boleh, hang tak mau bagi tahu boleh. Tapi benda yang ni wajib hang kena bagi tahu. Nabi semua tu ikut apa yang Allah Taala perintah kat depa. Tu maksud di situ pekerjaan mereka itu, dan makna benar itu berbetulan, menepati dengan nafsu pekerjaannya, dengan menepati dengan apa yang Allah Taala perintah suruh Nabi buat. Depa cerita terus kat kita satu persatu. Tengok macam mana yang depa tak boleh cerita. Satu hari para sahabat duk gelak, kuk-kik. Nabi pergi tanya, awak yang hampa ni pasal apa gelak sangat? Maka Nabi kata, hampa ni, sahabat-sahabat ni, hampa ni kalau hampa tahu macam mana aku tahu, nescaya hampa teriak lebih pada gelak. Hampa teriak lebih pada gelak. Ni pasal hampa tak tahu. Hampa tak tahu macam aku tahu. Kalau hampa tahu macam aku tahu, hampa tak gelak, hampa kira teriak. Para sahabat diam terus. Tu dia. Benda ni, yang tu Allah Ta'ala kata dengan habak ni khusus untuk kamu ya Rasulullah. Ni saya kata tempat saya cerita baru ni. Hak seorang ustaz, hak seorang lagi bukan ustaz, tu imam. Saya ni selalunya dulu dia pun ajak saya, jom kita pergi kalau ada mayat dia panggil saya, jom pergi kereta saya pergi berjalan. Saya pun pergi jumpa, ambil depa. Waktu duk bawa kereta tu, ni Cik Roy, aku nak tanya hang. Insya-Allah bolehlah tanya sikit-sikit, saya kerti sangat. Nabi ni kahwin sampai 4, ada kata sampai 11, ada yang kata 11, ada yang kata 9. Ihad Nabi tu macam mana punya hebat tu? Dia keluar kenyataan lagu tu tuan-tuan. Ihad Nabi tu macam mana hebatnya. Hak seorang tu, tok guru saya juga, dia keluar kenyataan. Dia buat kata lagu tu. Saya kata hampa ada 2 orang ni. Saya kata hampa ada 2 orang. I'tikad boleh jadi murtad. Hampa jangan duk kata lagu tu kat Nabi. Hak tok guru saya pun saya hantam, hak kawan ni pun saya kata, hak tok imam ni pun saya hantam. Hampa ingat Nabi lagu tu Saya baca ayat wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Nabi tak guna hawa nafsu, walaupun dia bini sampai 4, sampai 5, sampai 6. Itu hak Allah Taala bagi kat dia. Dia pun bukan macam kita. Kita sungguh dan buka sengap sunyi lagu tu diam. Hak seorang lagi dia bawa surat kat saya. Ni Cik Roy tu hampir bagi kat Tok Wei Saleh tak? Apa dia ni? Banyak ilmu untuk orang lelaki bagi elok. Dia sebut tu nama Nabi lagu nu, Nabi lagu ni. Kata Tok Wei Saleh koyak. Tok Wei Saleh koyak. Hang kata lagu tu boleh jadi murtad. Nabi bukan macam kita. Jangan duk bercakap benda-benda lagu tu. Ini ni. Kisah walaupun depa tu mengaji, walaupun seorang tu mengajak atau ceruk, tapi dia tak tahu bercakap. Hak seorang tu memang tok guru saya duk mengaji ilmu tajwid kat dia. Bukan duk acah-acah mai, Nabi tang ni satu. Hak duk tahu ni tak pi yang boleh, pihak pi tang nu. Hang duk bercakap lagu tu no. Saya bantai. 3 hari 2 orang mati. Apa dia kata. Hak yang nu mati, hak tok guru saya pun mati. Bercakap. Jangan duk bercakap tak tahu halau kata. Kalau Allah Ta'ala murka, kalau Nabi tak berkenan benda-benda itu, hang cakap, tunggu haban dia. Takut kita. Baik, bila benda lagu tu ni, hak yang ni, dia kata, dan wajib kita i'tikadkan. I'tikad mana pegangan hati kita tu, keimanan kita tu, kena pegang kejap-kejap. Apa juga ni dia kata di sini, dan makna benar itu berbetulan dengan nafsu pekerjaan, bukan nafsu Nabi, nafsu pekerjaan, menepati dengan apa yang Allah Ta'ala bagi tahu kat Nabi. Maka Nabi cerita sebiji lagu tu. Habis benda lagu tu, bila Nabi cerita kat kita lagu tu, kita nak buat macam mana? Maka wajib, ni wajib apa? Wajib syarak ke wajib apa? Yani wajib syarak. Maka wajib kita siapa? Kita yang mukallaf ini, i'tikad akan benar, i'tikad akan dia, i'tikad apa juga tu yang benar mereka itu pada dakwaan mereka itu akan nubuah tu, akan nubuah. Dakwaan apa yang daripada dakwah, apa yang cerita kat kita, yang tu kita kena pegang kejap-kejap. Benar mereka itu pada dakwaan mereka itu akan nubuah. Dan risalah nubuah depa tu sebagai nabi itu, depa dipanggil nubuah. Risalah apa juga yang depa cerita mak kita, yang tu kita kena pegang kejap-kejap risalah.
Baik. Dan pada barang yang menyampai mereka itu akan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya jawab dah. Apa juga yang Allah Taala perintah kat depa, dia cuma ada tiga ada satu benda yang ni Tuhan kata kat ya Muhammad, hang kena bagi tahu kat semua umat hang. Hak yang kedua, hak yang ni hang jangan cerita. Yang ni khusus untuk hang. Hak ketiga, hang nak buat pun boleh, hang tak mau buat pun boleh. Tu dia tiga macam dia tu. Jadi kita pegang hak mula tu, benda ni memang bila benda Allah Ta'ala sampaikan kepada Nabi, Nabi ni cerita kat kita, maka cerita di mana mai tu? Datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu tempat saya ada sekong lagi tu panggil. Pun dia bercakap lagu tu. Tok Wei Saleh ni dia kata, dia silap banyak dia kata. Saya kata, hang tahu tak Tok Wei Saleh tu siapa? Tok guru aku. Hadis tu dia kata, dia boleh kata no, antara Allah dengan Nabi lebih mulia daripada Allah. Saya kata, hadis tu saya tahu hadis kursi. Nabi kata, Allah Ta'ala kata di situ, Nabi tu ibarat lautan yang cukup luas. Aku ni, kata Allah Ta'ala, aku setitik belayak lautan tu. Mereka ni pegang lagu tu lah, pok Wahabi ni. Mereka hantam Tok Saleh, Tok Saleh menyesatkan orang. Saya kata, hang kerti ke tak? Hang kerti tak tu apa dia hadis tu hadis apa? Tak kerti pergi mengaji dulu jangan duk kata tu, boleh rosak akidah orang. Tu Tok Saleh nak mati dia berkata lagu tu kat dia. Zalim sungguh. Maksudnya Allah Ta'ala cerita, kalau aku ni tak hantar Nabi, kalau aku ni aku duk ada ni saat ni, kalau aku tak lantik Nabi ni tak cerita bahawa aku ni nama lagu ni, hampa tak kenal aku kan. Hampa kenal aku berpunca kerana apa? Hanya Nabi. Tapi tu depa ni ibarat lautan yang luas, aku setitik. Tidak siapa pun tak kenal aku. Bila hampa boleh kenal aku berpunca kerana Nabi. Yang tu maksud dia lagu tu. Depa hantam dah. Cukup bahaya ni tempat kami tu ada. Kalau saya tengok hari Jumaat, umur tua daripada saya dah kot. Hari Jumaat depa qabliyah, depa tak buat. Kemudian doa semua depa tak angkat, tak tangan. Dia dah tu. Dan dia kata di sini, dan pada segala ni bersangkut paut dengan Nabi lagi. Dan pada segala khabar mereka itu daripada segala perkara yang ghaib, benda-benda yang ghaib. Apa dia? Nabi cerita kita benda-benda yang ghaib, kita tengok dalam kitab kita ni. Contoh syurga, dosa, pahala itu benda-benda yang ghaib. Itu Nabi kita lagi tu. Itu dia kata di perkara-perkara yang ghaib, segala perkara yang ghaib, makna perkara-perkara yang ghaib saya tengok dalam kitab dia, syarah dia. Artinya perkara yang ghaib, artinya daripada apa yang telah lalu, seperti ahwal nabi-nabi, cerita para nabi-nabi tu. Nabi kita ni yang akhir. Tu yang maksud di sini, dia kata benda-benda yang ghaib. Cerita nabi-nabi dulu, bukan ada duduk zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa lama dah. Nabi mai duk cerita kat kita benda lagu tu. Dia benda yang terdahulu, cerita dulu-dulu. Tu benda-benda yang dikatai yang ghaib. Dan juga dia kata perkara-perkara akan datang. Seperti apa dah? Kiamat, syurga, neraka. Benda ni benda-benda yang ghaib. Siapa cerita kat kita? Nabi cerita kat kita. Katanya artinya lain daripada yang ghaib, seperti segala hukum. Dan itu maksud di sini ni. Dan lain-lainnya ni dalam kitab kita pun dia kata lain-lainnya, maksud di sini dan dia kata daripada ghaib seperti segala hukum hakam dan segala pekerjaan yang berkaitan dengan keduniaan, seperti si anu telah datang, aku telah makan. Itu contoh tu. Siapa nak tahu benda-benda lagu ni? Ini benda-benda dia kata selain daripada benda-benda yang ghaib tu, dia kata di sini. Dia kata di sini dan di sana, dan mereka itu akan dia daripada Allah Taala. Dan dia kata pada segala ghaib, benda-benda yang ghaib, daripada segala daripada apa? Ghaib, daripada segala perkara-perkara yang ghaib dan lainnya. Bila kata lainnya, perkara yang bersangkut yang saya bicara tak salah. Baik.
para nabi ni pula, dia termasuk ni sini yang kena bukan ni akidah juga. Maka dia kata, dan dia kata jika atas jalan seluruh berlakon-berlakon sekali, seluruh mana nabi berseluruh sekalipun, hak nabi bercakap tu semua bukan pakai hawa nafsu, semua wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ni maksud ni. Lain, dan jika atas jalan seluruh sekalipun. Contoh macam mana? Nabi tengah mengajar satu orang perempuan, dia tu umur lah. Nabi kata kat dia, Nabi tunjuk terus kat dia, esok hang tak, orang macam hang ni tak ada di syurga esok. Dia ni dengar Nabi kata gitu ni, makna Nabi. Dia menangis. Balik di rumah dia tanya, dia bagi tahu kat suami dia. Dia kata, abang aku nak risaulah awak. Nabi kata kat aku sebiji apa Nabi kata kat hang? Aku ni bukan ahli syurga. Orang macam aku ni bukan ahli syurga. Aku takutlah. Hampirlah tanya Nabi, awak lagu tu. Suami dia menjumpa Nabi. Betul ke ya Rasulullah hang kata lagu tu kat anak aku? Ya betul. Esok di akhirat tu, isteri hang tu umur 50 dah. Di akhirat esok orang umur 50 tak ada dah, semua umur muda-muda. Ni kita macam ustaz dah 60 dah. Di sana tak ada dah 60. Semua jadi 40, semua muda-muda dah. Oh lagu tu ke? Lagu tu aku cerita. Tu Nabi berseloroh lah tu. Melawak lah. Benda berseloroh pun Nabi jadi. Benda tu jadi. Dan mustahil lawannya iaitu dusta. Dusta. Nak sempat saya ni, saya tengok dia bercakap dengan orang tua dia bercakap. Dulu duk berkawan dengan Tok Imam ni, Allah depa ni bercakap begitu. Dalam duk makan nasi tu, duk bercakap. Kami ni makan apa? Duk makan bihun sup. Depa tu duduk tepi sungai tu, duk isap pokok daun kadang-kadang. Nak kira Nabi pun, nikah berlama Nabi. Kita kalau boleh jadi Nabi syok. Awak hang tanya Nabi, aku ni pun dekat-dekat macam Nabi juga. Dia buat acah-acah main lagu tu. Aku ni pun dekat-dekat macam Nabi juga. Jangan hang buat main-main tu. Dengan selok pendek dia pun sambil dia buat buka tu, duk acah-acah main. Bila masuk azan saya kata ketua imam, man ni masuk waktu dah macam mana? Ni hampa ni tak erti agama Kita tu seduk kira semayang sangat. Jangan iman kita mau cantik. Duk cakap begitu tuan jahil. Jangan nak bercakap benda-benda lagu tu. Tak depa duk bercakap benda-benda. Boleh tak Tuhan masuk dalam tai lembu? Tanya saya. Tuhan boleh masuk dalam tai lembu tak? Allahu Rabbi tuan-tuan. Mati dah. Tuan-tuan pun tahu. Kalau siapa duk pergi belah saya tu, duk pergi mengurut tu hadiah lah tu. Cukup piang. Bukan piok, piang tu. Habis tu bercakap benda-benda lagu tu yang boleh mengakibatkan akidah rosak. Cakap aku nak tanya hang tak hendak mengajar kata ceruk ni. Awak betul apa? Dak Tuhan ni hanya Tuhan Maha Kuasa hanya boleh dia masuk dalam kita dalam lubang tai. Ada lubang tai ayam kata. Boleh tak masuk lubang tai ayam? Aku kata cakaplah Pak Long lagu tu cakap benda-benda lagu lain lah. Tak ada apa salah cakap macam ni. Saya kata orang yang tak erti agama ni, dia rasa macam dia tu orang erti agama. Bila dia tu bukan ahli agama, maka dia akan buat benda-benda yang bercanggah dengan Nabi, bercanggah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kat saya ni kira orang pekat hantam lah. Hampa tu pergi buat korban kat Cik Ruih tu, dia bukan erti sangat buat hukum. Kita ni dia kata kalau nak sembahyang nak sembelih apa lembu ke nak sembelih apa pun, kita jangan talah kat dia kata. Kita kena talah kat belah matahari pula dah dia kata. Yang ni bercanggah. Tempat saya orang tanya tu imam kita kalau nak sembahyang di rumah tu, kita nak betul macam mana? Kepala kita belah sana ke belah sini? Dia kata canggah daripada mayat tu dia kata. Kalau kita letak sembahyang mayat kepala kau tu, kita bagi kaki kau tu. Pula dah dia kata. Bukan calang orang yang terkerti jugalah. Reti cara depa lah. Orang baca astaghfiruka orang baca wa nastaghfiruka wa natubu ilaik, depa astaghfiruka wa atubu ilaik. Habis tu macam manalah Kak Rosni dia kata awak tak pergi sembahyang di masjid nak pergi sembahyang macam mana puak ni cerahu. Dia koi merapu. Kita bagi salam assalamualaikum. Ustaz Fauzi Tahir dah bunyi dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum sampai ni warahmatullahi. Depa dak pula dah. Tu semua kita bercanggah dia kata.
Cengahnya depa assalamualaikum warahmatullah. Kali tu. Saya kata semua jadi bercelaru. Telah saya pun tak maulah kata apa. Mudah-mudahan tu dapat taufik dan hidayah daripada Allah Ta'ala. Dan mustahil lawannya iaitu dusta, bohong. Akal kita tak terima sama sekali. Tak ada sama sekali kat Nabi kita lagu tu. Dan dalil sidqun, bukti. Dan dalil sidqun, bukti mereka itu bahawasanya jika berdusta mereka itu nescaya dusta pula khabaran-khabaran daripada Allah Ta'ala. Kalau Nabi ni bercakap benda tu tak betul, benda tu dusta, nescaya mereka ni yang mereka bercakap punca Allah Ta'ala lah suruh mereka buat dosa macam mana yang Allah Ta'ala sampaikan kat mereka. Padahal tak ada lagu tu. Itu maksud di situ. Jika berdusta mereka itu nescaya dusta pula khabaran Allah Ta'ala. Kerana membenarnya Allah Ta'ala dan membenarnya Allah Ta'ala akan mereka itu dengan mengurniakan mereka itu beberapa mukjizat. Apa dia mukjizat? Mukjizat perkara yang melemahkan makhluk untuk meniru mereka. Itu mana mukjizat. Perkara ni yang melemahkan makhluk-makhluk untuk meniru, nak tiru Nabi ni lagu ni tak boleh pergi. Tu. Cuma satu saya nak peringat. Di sini Tok Guru kata macam mana saya ambil. Ada juga kadang-kadang setengah-setengah orang bercakap. Nabi kita tu kadang-kadang Nabi tak boleh membaca, nak baca tak boleh, nak menulis pun tak boleh. Pasal apa? Nabi tu ummi. Duk bercakap, ustaz-ustaz duk bercakap benda yang tak boleh bercakap lagu tu. Ummi bukan maksud lagu tu. Ummi ni, Nabi ni, dialah penerima wahyu. Dia penerima apa juga perkara yang bersangkut paut dengan agama ni, Allah Ta'ala bagi kat Nabi kita. Maka Nabi kita ni bukan macam kita. Kita nak reti kena menulis, kena mengaji dulu. Nak belajar kena cari ustaz, cari tok guru dulu. Nabi tak payah lagu tu. Maksud ummi maksud dia lagu tu. Ayat Quran malaikat baca sekali je terus. Kalau malaikat Jibril cerita Muhammad lagu ni terus dapat dah, tak payah menulis apa semua kan. Itu kelebihan mukjizat yang Allah Ta'ala bagi kat Nabi. Kadang-kadang ada juga ustaz-ustaz, kadang-kadang orang kampung pun duk cakap lagu tu. Duk cakap lagu tu, jangan kata kat Nabi kita lagu tu. Ummi bukan maksud lagu tu. Ummi Nabi ni tak erti. Orang yang tak erti tu nama dia orang bodoh. Nabi ni nak menulis, nak baca pun tak erti, nak tulis pun tak apa. Pasal apa dia ummi? Mana tu orang bodoh lah. Orang tak erti tulis yang bodoh. Adakah Nabi lagu tu? Tak. Dia ni Allah Ta'ala bagi kat dia kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kat dia. Baca melekat terus dalam kepala otak. Macam anak-anak kita tu. Umur darjah main sekolah, masuk darjah 2, cikgu lompat pinu darjah 6. Pasal apa? Cerdik. Contoh. Nabi pun tu, dia bukan pasal tu nak kena tulis. Tak ada, bukan tu. Bukan pasal itu. Kelebihan Allah Ta'ala angkat darjat Nabi kita. Tu dia kata ni, berdusta mereka itu nescaya dusta pula khabaran Allah Ta'ala. Tuhan dusta benda-benda yang tak betul. Benda tak betul, Allah Ta'ala cerita kat Nabi benda yang tak betul. Ini kita tak boleh terima sama sekali. Kerana membenarnya Allah Ta'ala akan mereka itu dengan mengurniakan mereka itu ada beberapa mukjizat. Mukjizat itu benda yang perkara yang melemahkan makhluk untuk menerima, nak tiru cara Nabi tak ada. Yang menepati, yang serupa, yang menyerupai, menepati firman apa ni tu Imam, firmannya tu. Okey, hampir nak baca tak nampak dah, sebab itu saya bawa kitab ni. Firmannya
telah benar hambaku. Dan dia kata dusta pada khabaran Allah Ta'ala itu mustahil. Dusta Tuhan habaq benda yang betul kat Nabi, Nabi pun cerita tak betul. Maka pengangkitan dia bawa di sini, maka dusta pada khabaran Allah Ta'ala itu mustahil sama sekali. Akal kita tak boleh terima. Maka sabitlah benar mereka itu, dan apabila sabit, ya maka mustahillah dusta mereka itu. Akal kita sama sekali tak boleh terima. Ya, kata Nabi bersifat bohong, tak ada langsung sama sekali. Pegang kejap-kejap. Bohong macam mana? Sama sekali pegang kejap. Nabi kita tak bersifat dengan sifat bohong, tak ada. Dia bersifat dengan sifat sidqun, sidik, benar sungguh. Perbuatan dia, percakapan dia, semua betul-betul. Dan juga apa yang Nabi ajak kepada sahabat, mereka kata benda tu tepat, mantap. Tak ada, kita tak boleh i'tikad kata walaupun sikit ada benda yang tak betul ada kat Nabi, sama sekali kita tak boleh. Barang siapa i'tikad sikit boleh jadi murtad, i'tikad banyak lagi murtad. Tak boleh. Kat Nabi tak boleh kita duk acah-acahan main, duk belakang-belakang main, tak boleh. Jadi kita berhenti setakat tu dulu. Amanah ni, kepercayaan. InsyaAllah nanti kita baca kemudian. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Di mana-mana pun saya mengajak, saya tak berani lama-lama. Duk kena polis nasihat, Ustaz kalau boleh Ustaz slow sikit tak. Dah slow macam mana ni? Dah yang tu Ustaz berderai tu, dia kata. Yang tu Ustaz berderai, tapi jangan lama sangat, dia kata. Lama sangat tak boleh, dia kata. SOP ni dia jaga benda tu, dia kata. Ingat tuan-tuan, ni pun saya duk peringat. Tuan-tuan duk main mengaji ni di surau-surau ni, kita kata. Duk main di surau-surau, di masjid-masjid. Ada tak kita kata orang tu kena COVID di masjid? Ada tak? Tak pernah ada orang. Orang kalau main masjid macam mana pun dia takkan kena. Dia takkan kena. Duduk di surau pun dia takkan kena. Habis tu yang kita duk buat tu macam mana? Ustaz apa nama tu? Ustaz Kazim Ilyas. Apa hang duk bercakap lagu tu tu? Duduk semayang, duk enggang ni, wajib ke sunat ke haram ke? Sunat saja tuan-tuan. Habis tu kita buat macam mana? Ingat Ustaz Kazim Ilyas tu dia bercakap, dia panggil bercakap apa tu? Bercakap hakikat. Kalau Tuhan nak kata lagu tu tu bercakap hakikat. Kita ni pegang syariat. Syariat ni dia suruh buat lagu ni, yang tu benda ni bukan kata kita. Nabi ajak kita lagu tu. Wala tulqu bi aidikum ila talukah. Jangan kamu campak diri kamu dalam kebinasaan. Ayat Quran. Tu yang kita pakai benda-benda lagu tu. Ni duk bunyilah, duk hentam lagi lah. Duk hentam lah. Semua ni merapu. Di masjid nak basuh tangan pun tak boleh. Lagu ni. Tuan-tuan nak tahu, jom pergi kat kapung. Nak masuk, patok. Nama apa tahu? Tulis. Cek. Masuk. Nombor berapa? Saya nombor 20. 20 duk tong ada nombor, tempat kami tak boleh. Habis bila dengar azan, orang main nak sayang, tutup terus. Ui, alim sungguh kat kapung. Try lah pergi tengok. Mantap sungguh. Kunci terus. Menantu saya terlambat sikit, dia duduk di luar. Saya kata, hang duduk di luar bukan nak sah. Hampir masjid, kalau rapat lagu ni terus, tutup rapat terus sampai tak ada ni, hang boleh hukum tak sah. Hang balik, hang semayang di rumah, tak boleh. Kita kena buka sikit. Dia kata tak boleh, buka-buka tak boleh. Lagi dalam binatang tu, dia duduk dalam binatang tu. Kat kapung COVID ni cakap, aku nak heran lantak pergi, aku nak kena. Tak ada nak kena, kita yakin kita tak kena. Ujian yang tu tak apa, ujian kadang-kadang Allah tak bagi con-con sikit-sikit, takut lah. Tapi jangan lempak syariat. Ni kita pakai ni syariat. Hakikat tu Allah Ta'ala asrah kat dia. Begitu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Salim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah qail. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا walhamdulillah. Amin. Kak Rosni ada lagi, dia bawa tu imam bagi tadi. Dia buat apa tu?
kunyit hitam. Untuk dia terbaik lah. Banyak doktor-doktor yang duk ambil kat dia ni. Untuk orang sakit lutut dan sebagainya. Lagi siapa ada gout. Dan juga semalam saya pergi dekat desa Sena, dia tu kecil manis, darah tinggi. Dia cuma duk amal makan benda tu, masya-Allah, elok dah. Cuma satu pantang orang yang minum yang tu Imam bagi tu, untuk kita kata untuk kunyit hitam tu, kita sama sekali jangan minum air kopi ataupun air Nescafe. Kalau kita minum kopi dan Nescafe, memang dia akan potong habis semua.